Hai geng, banyak setakat ni buat masa ni aku dah tanya beberapa orang YouTuber yang membawa Pakatan Harapan. Setiap undian depa buat posting ke apa, depa ada bertanya tentang perbezaan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dan PAS. Banyak kan yang memberi, yang nampak undian-undian tu banyak menang kepada Pakatan Harapan. Banyak walaupun Pakatan Harapan dikhianati, Tun Mahathir bersama Parti Bersatu telah merosakkan Pakatan Harapan, meninggalkan taik kepada Pakatan Harapan. Alhamdulillah masih ada rakyat-rakyat yang faham dengan apa yang berlaku. Apa yang berlaku kepada Rafizi Ramli, apa yang berlaku dekat Pakatan Harapan, pengkhianatan apa semua ni. Alhamdulillah masih ada rakyat yang faham dan rakyat masih kekal menyokong Pakatan Harapan. Dan atas undian tu hampa boleh perasan, aku kan ada buat vote undian apa semua ni. Jadi aku boleh nampak rakyat banyak memilih Pakatan Harapan lagi. Walaupun kita boleh tengok PRU apa semua, PRN dekat Johor, Sabah, Sarawak kan, memang Pakatan Harapan kalah. Tapi kalau nak ikutkan atas undian, kalau pembangkang, kita boleh tengok pembangkang lebih kuat daripada kerajaan. Pembangkang lebih kuat daripada Barisan Nasional. Jadi disebabkan pembangkang macam berpecah, dan di dalam kajian aku, orang yang masih menyokong Perikatan Nasional, orang yang menyokong Perikatan Nasional, Parti Bersatu, Parti PAS, macam disebabkan depa teragak-agak. Faham tak? Depa masih teragak-agak. Jadi depa nak fikir Pakatan Harapan kah ataupun PAS kah, Parti Bersatu kah, Muhyiddin kah, ataupun UMNO. Banyak kan yang dah blok, depa blok UMNO, kau depa blok dah. Hanya dekat ni je, hanya dekat Perikatan Nasional ni dan Pakatan Harapan. Dan sekarang ni terwujudnya GTA daripada Tun Mahathir. Kita boleh tengok kalau Tun Mahathir betul punya apa yang dia cakap sebelum. Kalau Tun Mahathir ni bagus, baik, segala mak nenek ni, Tun Mahathir takkan cakap manifesto bukan kitab suci. Tun Mahathir kalau macam betul dia bagus, manifesto dia tak mampu buat zaman dia perlu cakap dengan baik, dengan bagus, dengan supaya tak mengguriskan hati rakyat. Tapi kita boleh tengok cara-cara jawapan dia boleh kata manifesto bukan kitab suci dalam keadaan berjalan. Bila wartawan tanya kan. Jadi kita boleh tengok lepas tu dengan apa yang dia kata dekat rakyat tau. Kata jangan bagi muka lah rakyat ni, kita perlu bagi depa macam jangan bagi muka, jangan duk ubat lemak lah kan. Macam aku duk ada menatang depan ni, aku lembaga toyol sat-sat seimbah, tak apa, biar dia. Jadi dengan kata-kata dia tu dapat mengguriskan hati-hati rakyat. Bukan semua yang pemalas, bro. Tun Mahathir, rakyat nak survive hidup punya pasal 3-4 pagi pun rakyat bekerja habis. Rakyat bekerja daripada pagi, rehat sampai petang, bekerja sambung sampai malam, sampai 10 malam. Tun Mahathir dengan anak-anak dia tak pernah rasa kerja sampai tengah malam. Tun Mahathir tak pernah rasa kerja 24 jam. Tun Mahathir tak pernah rasa on duty. Sebab hang level hidup hang duduk level menteri, hang berebut hang nak jadi Perdana Menteri. Hang bila dah tua kita nak angkat jadi Perdana Menteri, nak angkat sekampik beras pi hantar dekat rumah rakyat pun dah tak larat. Macam mana hang nak memimpin negara ni lagi? Pakatan Harapan dah bagi peluang dekat Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Malah Tun Mahathir kecewakan pengundi-pengundi Pakatan Harapan. Pengundi-pengundi yang balik daripada JOS semata-mata nak undi Pakatan Harapan. Tun Mahathir buat tai.
Lepas tu sekarang ni segala taik-taik, segala kerosakan meninggalkan kepada rakyat, meninggalkan kepada Pakatan Harapan. Dan yang mana rakyat-rakyat yang memahami apa yang Pakatan Harapan hadap, apa Pakatan Harapan macam dia nak kena cuci kotak-kotak yang dibuat oleh Parti Bersatu dan Tun Mahathir. Pakatan Harapan dia nak kena bentangkan, dia nak kena cerita balik. Kan, walaupun UMNO fitnah sana fitnah ni, PAS pun fitnah sana fitnah macam-macam, padahal yang Parti PAS, Parti UMNO fitnah tak berlaku pun. Depa nak main isu macam berkenaan umat Islam, depa nak ambil isu. Jadi depa katalah tabung haji berjuta-juta rakyat yang ada akaun bank tabung haji. Lepas tu boleh katalah jual aset tabung haji. Tahu-tahu ya, bila dah buat audit, kira-kira orang negara dah PAC dah siasat tak berlaku pun. Malah tabung haji berlakunya lebihan aset, babe. Tabung haji ada aset yang lebih. Tak berlaku pun penyelewengan salah guna kuasa. Kecuali Muhyiddin Yassin. Bulan Jun 2018, Muhyiddin Yassin dapat duit dalam diam. Bulan Jun 2018, Muhyiddin Yassin dapat duit dalam diam, dan duit tu pun dana politik rasuah daripada UKSP. Duit tu dia tak bagi pun dekat Parti Bersatu. Ketika itu Tun Mahathir pun keluarkan kenyataan tak dapat duit tu. Dan setelah tuduhan mengatakan Tun Mahathir dapat duit daripada UKSP, Tun Mahathir kata, oh mana ada, saya tak dapat duit. Kan, heret saya ke mahkamah, tunjuk bukti, cek akaun bank saya. Yalah, dia nak meyakinkan rakyat, terpaksa cakap macam tu lah. Cuba kita cek, tobat ya. Kan, jadi kita kena ingat. Sebab apa? Pandora Papers yang dibongkarkan oleh Anwar Ibrahim di dalam sidang parlimen bulan awal tahun baru ni, ataupun waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Jangan lupa Anwar Ibrahim cakap ramai ahli-ahli parlimen yang terpalit dengan Pandora Papers, dana haram, buka akaun offshore dalam diam-diam, duit yang dapat dalam Malaysia hantar pi luar negara. Kalau kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh Pakatan Harapan confirm Pandora Papers, kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya. Dan Rafizi Ramli, aku mengharapkan Rafizi Ramli duduk di Kementerian Dalam Negeri supaya boleh bongkar, dan peguam negara kita perlu angkat peguam yang beramanah. Kita boleh tengok siapa-siapa dia ni peguam negara ni, dia macam dia bakal peguam negara. Dia ni tak minat parti apa pun. Kita tengok prinsip dia, kita perhatikan, baru lantik dah. Supaya tak berlaku macam di zaman Tun Mahathir, di zaman Najib, Pak Lah, Tun Mahathir balik, Tony Thomas, dan juga sekarang ni dah 2 orang kalau tak silap aku. Abang kepada parlimen punya ni, nama apa aku pun lupa. Okey, jadi kita boleh nilai sendiri. Kan? Yang pasal peguam negara, pakat-pakat geng-geng UMNO macam dia kata, oh sebab apa Tommy Thomas boleh peguam kepada Lim Guat Eng senang-senang boleh naik jadi peguam negara. Kalau Lim Guat Eng beri arahan, kalau Perdana Menteri tak setuju, tak akan berlaku lantikan peguam negara Tommy Thomas. Ini disebabkan persetujuan Tun Mahathir. Tak tahulah daripada Tun Mahathir punya arahan ke ataupun Lim Guat Eng punya arahan, kita pun tak tahu. Tapi perlu ada persetujuan kabinet untuk melantik peguam negara. Jadi aku boleh nampak untuk peguam negara adalah orang-orang Tun Mahathir. Lantikan Tun Mahathir Perdana Menteri lebih berhak melantik siapa-siapa daripada menteri-menteri. So kita boleh tengok, kita boleh tunggu Tun Mahathir punya ni, kita akan bongkarkan, kita akan usaha, kita akan bongkar sampai mampus punya. Kan? Jadi kita boleh nilai sendirilah. Kita boleh tengok macam-macam kerosakan yang dikekalkan, sistem-sistem yang dikekalkan, sistem kerosakan yang dikekalkan oleh zaman Tun Mahathir dan zaman Najib sehingga hari ini.
Siapa yang buat kerosakan tu? Siapa yang membentuk kerosakan tu dan dikekalkan sehingga sekarang, dan kerajaan rugi, kerajaan musnah atas sistem tu, dan rakyat of course lagi rugi, negara lagi rugi. Penjimatan tak ada langsung sebab mengkayakan. Of course Tun Mahathir jadi Perdana Menteri 2018, of course dia ada kroni babe, dia ada penjilat dia babe. Jadi segala mak nenek, kroni mak nenek, tok nenek, pak nenek, semua ni lantik yang geng dia. Jadi sebab kita nak kata ahli parlimen hak yang belah DAP, Amanah dan juga PKR dan juga PKR, depa tak pernah ada dalam kerajaan sebelum ni. Depa tak ada kroni-kroni depa. Depa tak ada orang berkepentingan depa. Dan disebabkan Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir jadi orang terpenting. Jadi Tun Mahathir ada orang-orang hak di belakang dia. Jadi senang je lah kena AP kah segala mak nenek AP kah boleh bagi kat orang-orang dia. Sebab apa? Dia ada pengalaman 22 tahun. Kan? Bro, 22 tahun memerintah, anak jadi billionaire. Najib 9 tahun, anak jadi jutawan babe. Bayangkan babe, Tun Mahathir 22 tahun, 4 orang anak ada, 4 billionaire. Bangunan apa yang tak ada dalam Malaysia, semua bangunan anak dia ada. Marina Mahathir itu 22 tahun. Bayangkan 9 tahun Najib boleh jadi billionaire. Anak Najib macam boleh jadi millionaire, jutawan. Boleh buat projek dengan Jolo dekat luar negara. Ni Perdana Menteri nak main ni, cuba tengok Ismail Sabri naik. Siapa yang dapat projek emas ke apa? Waktu zaman Muhyiddin naik, tengok depa bagi projek direct nego berapa banyak babe. Dekat Pagoh buat bangunan ratus juta babe. Buat dewan ratus juta babe. Dan 600 juta dibelanjakan, 600 juta bahagi dengan rakyat Malaysia punya. Sepatutnya seorang dapat 22,000 atas pakar ekonomi punya kajian, bahagi dengan keluarga dalam Malaysia, kan? Keluarga rakyat boleh dapat 22,000 setiap seorang. Bayangkan mana apakah kemudahan yang hang dapat. Hang hanya dapat 1,000 lebih, hang hanya dapat duit bantuan tu je. Hak yang mana dapat hak yang mana dulu kaya, lepas tu bila dia jadi miskin, of course kalau dia minta belum tentu dia akan dapat. Dia minta tahun ni, tahun depan pun belum tentu dapat. Jadi fikir-fikirkanlah, kerajaan sekarang, sistem sekarang perlu dihapuskan, perlu ditukar. Seperti mana yang Anwar Ibrahim sendiri cakap, dia nak ubah sistem sekarang. Sebab sistem sekarang sistem yang merugikan rakyat, sistem yang mengkayakan yang di atas, yang bawah hidup mak ampak antuk yang duk bayar cukai sampai hari ni miskin. Boleh tengok untuk 10 tahun kalau sistem sekarang dikekalkan 10 tahun lagi, kita akan lagi susah habis. Harga barang lagi memang lagi mahal habis. Mata wang masih lagi jatuh lagi. Kita perlu angkat kepimpinan yang beramanah, yang berintegriti, yang berprinsip, supaya kepercayaan negara lain terhadap Malaysia perlu lagi kuat, padat dan manfaat, supaya negara tu masuk Malaysia dia dapat manfaat dan rakyat Malaysia pun dapat manfaat. Aku berani jamin akan ada satu pemimpin yang pakar ekonomi, pakar segala mak nenek punya pakar, dan insya-Allah dia dapat mengubah Malaysia seperti mana Indonesia. Joko Widodo walaupun adalah rakyat-rakyat dia hak yang menolak dia, tapi kita boleh nampak sampai dia boleh pindah bandaraya utama negara. Kira macam daripada Jakarta dia nak buat dekat Kalimantan, akan naik satu bangunan suku trilion untuk naikkan bangunan. Bayangkan suku trilion, 300 bilion untuk nak buat pembangunan dekat Kalimantan. Fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional dan tolak PAS Bersatu UMNO. Sebab depa dah ada dalam kerajaan puluhan tahun. Apa manfaat? Apakah keistimewaan yang depa tinggalkan kepada rakyat? Apakah? Kena ingat, kita negara Malaysia berada di bawah naungan British. British yang kontrol kita, undang-undang kita, undang-undang British. Kalau nak tahu soal ni, boleh pergi masuk YouTube, cakap Malaysia ikut siapa.
siapa yang membenarkan kemerdekaan kepada kita. Fikir-fikirkan, kita kena tolak, kita kena tunjuk negara kita ni hebat. Okey? Assalamualaikum.